So guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So ada tak antara korang yang tengah nak cari phone budget dalam 1100, lepas tu nak kamera yang cantik, nak memory yang besar, nak RAM yang besar dan bateri yang tahan? Sebab kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang agak best, iaitu Vivo Y35 2022. Apa yang best dekat phone ni? Phone ni ada memori 256GB yang agak besar, ada RAM yang boleh support sehingga 16GB, ada IP54 yang boleh tahan air dan debu, dan yang bestnya, phone ni dia ada fast charging sehingga 44W. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan daripada kedai Batu Pahat, dan kalau korang nak beli secara ansuran pun boleh juga. Korang cuma kena send gambar IC dan slip gaji 1 bulan je, dan kalau dah lulus tu korang boleh guna phone dulu dan bayar kendian. Tapi bunga dia memang akan tinggi sikit lah. So kalau korang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah gunakan phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Vivo Y35 2022. Kalau dari segi rekaan kotak dia sama saja dengan series Y yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone dia, user manual dan warranty card, transparent TPU case, kabel USB Type-C, charger 3P 44W dan satu SIM ejector tu saja. Earphone tu dia tak include. Kalau dari segi rekaan phone ni dia ada rekaan yang nampak cantik dan premium. Jadi masa pegang phone ni korang akan rasa muda dan bangga. Sebab Vivo Y series ni memang direka khas untuk golongan muda yang handsome macam aku. Kat sebelah kanan dia ada volume button dan power button. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri tu tak ada benda. Kat atas tu ada tempat letak SIM. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Untuk bahagian cover, material dia guna jenis yang matte. Jadi cover belakang dia tak akan lekat ke sanjap jari walaupun korang gunakan phone ni tanpa casing. Kalau korang tengah jogging ke kerja kat outdoor, tiba-tiba tu hujan, korang pun tak perlu risau phone ni akan rosak. Sebab phone ni dia ada IP54 yang boleh tahan debu dan air. Untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin 6.58 inci yang menggunakan panel LCD dan dia ada skrin refresh rate 90Hz yang agak smooth. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk scroll social media ataupun layan movie, experience dia pun memang agak sedap juga sebab dia ada skrin yang agak luas dan viewing angle yang agak baik. Kalau korang nak gunakan phone ni dekat bawah cahaya matahari pun tak ada masalah juga sebab phone ni dia ada sunlight screen yang sesuai untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memori, phone ni dia ada memori 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memori dan RAM, Vivo dah doublekan dia punya storage dan RAM. Sebab biasanya Vivo akan bagi korang 128GB aja. Tapi yang ni Vivo bagi sampai 256GB. Kalau korang rasa RAM dia tak cukup, korang pun boleh extend RAM dia sehingga 8GB. So total korang boleh dapat sehingga 16GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk multitasking, korang pun tak perlu asyik clearkan RAM dia. Untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri 5000 yang agak besar dan phone ni juga support fast charging sehingga 44W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak tahan. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, biasanya dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena charge 1 kali. Kalau korang nak gunakan untuk pergi holiday pun tak ada masalah juga sebab bateri dia memang boleh tahan 1 hari walaupun korang hardcore user. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Funtouch OS 12 based on Android 12. So untuk bahagian UI Vivo memang agak best sebab ikon dia nampak clean, cantik dan simple. Kalau korang nak guna screenshot, korang boleh swipe guna 3 jari. Nak guna split screen pun boleh juga. Kalau nak share screen kat TV pun boleh juga sebab dia ada screen mirroring. Untuk bahagian speaker, phone ni dia menggunakan mono speaker yang support high-res audio. So untuk bahagian speaker dia dah lebih power daripada version yang sebelum ni. Sebab korang dah boleh boostkan sound dia sehingga 200%. Tapi saya tak berapa suka function ni sebab saya takut dia punya speaker tak boleh tahan lama. So harap Vivo dia boleh keluarkan function ni dan bagi kita 2 speaker. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan Snapdragon 680 yang agak power. So untuk bahagian chipset Snapdragon 680 ni memang agak popular pada tahun 2022 ni sebab chipset ni dia memang power efficient dan bateri dia akan turun lambat sikit. Kalau korang nak gunakan untuk gaming setakat main casual game dan ML tu memang tak ada masalah. Cuma experience dia bukanlah the best kalau korang nak gunakan untuk high graphic gaming. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 50MP untuk main kamera dan 16MP untuk kamera depan. So untuk kualiti kamera Vivo saya memang agak puas hati sebab gambar dia nampak terang, color dia cantik dan kurang noise. Kalau korang nak share gambar dekat social media pun tak ada masalah juga sebab kualiti dia memang agak baik untuk segmen bajet 1000.
Kalau korang nak ambil gambar masa malam pun boleh tahan juga. Walaupun dia not the best, tapi kualiti ni I rasa dia memang agak okey untuk harga range macam ni. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y35 ni. Okey. So ini kualiti yang korang akan dapat lah. Okey. So dia agak bergerak sikit sebab yang depan ni dia tak ada EIS. Okey. Okey, yang ni untuk 1080p 30 frame per second. Okey, yang ni kualiti dia lah. Kita lari sikit. Okey, ni kualiti dia. Yang ini untuk yang 60 frame per second, tapi dia boleh support sampai 720p sajalah. Okey. So ini kualiti yang korang akan dapat lah. Dia tak ada stabilization. Okey. So overall, kalau korang nak cari sebuah smartphone dalam bajet tak tinggi sangat lah, dalam 1100, nak memory yang besar, nak kamera yang cantik, nak bateri yang tahan, korang boleh consider phone Vivo Y35 2022 ni. Sebab kamera dia nampak terang, RAM dia besar dan charging dia pun laju. Jadi kalau korang nak ambil gambar produk ke, nak ambil gambar dokumen tu, produk korang akan nampak lebih cantik. Sebab kalau korang guna brand yang lain, kadang-kadang dia punya megapixel tinggi sangat kan, tapi kualiti dia tak berapa cantik macam Vivo ni. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming high graphic tu, saya rasa dia kurang sedap sikit. Kalau boleh, korang boleh add on sikit dan pilih Vivo T1 5G yang lebih sesuai untuk gaming. Sebab chipset dia lebih power dan grafik dia pun lagi okey. Cuma memory dia korang cuma boleh dapat 128GB aja lah. So tak ada phone yang paling best, cuma phone tu sesuai untuk kita atau tidak aja. So, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.